Alright. Amboi sampai macam tu ada tunjuk gambar. Okey, tak apa. Alright, so Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Okey, pastikan semua pelajar telah menerima nota berkaitan dengan membina pangkalan data. Okey, alright, untuk membina pangkalan data sebenarnya memang saya eloknya saya perlu lihat skrin anda. Okey, tak apa. So nanti tolong tunjukkan skrin anda apabila kita menjalankan aktiviti ini. Okey, baru 20 orang. Tolak saja punya baru 19 orang saja yang ada sebenarnya. Baru 19 je yang ada ni. Okay, so kalau tak faham, even kalau kita tak faham pun, kita boleh rujuk buku teks. Okay, buku teks ada diterangkan berkaitan bagaimana cara kita membuat sesuatu jadual ataupun aktiviti semua ada diterangkan. Okay, so kita teruskan. Right. So, bagaimana nak buat share screen ni? Okay, so sebelum itu saya tunjukkan dahulu screen saya. Okay, so semua nampak screen saya, betul Right. Kalau you nampak screen saya, okay, pada screen saya ini, sebenarnya pembelajaran maya dia tak boleh tunjuk ni sebab kita tengah interaksi dua hala. Okey, sebenarnya ini pembelajaran maya kita lebih kreatif. Bukan berharap cikgu je bagi tau. Okay, so bagaimana nak dapat seperti ini? Ini yang sebenarnya saya nak lihat. Sebab kalau awak lihat skrin saya ada ini. Okay, bagaimana nak dapatkan layout seperti ini? Awak nampak tak bawah 3 titik ni? You boleh pergi change layout. You perasan tak ada 3 jenis seperti ini? Okay, apabila 3 perkara ini ada, sebenarnya yang ketiga ni, sesiapa yang belum install daripada Chrome Web Store, so awak tak boleh dapat paparan seperti saya. Okay, sebenarnya ini apabila kita berada dengan ramai-ramai, okay, apa cara yang kita perlu buat untuk dapat klik tu, sebab kalau boleh untuk hari ni memang saya nak tengok semua lah. Okay, first thing, pergi ke Chrome Web Store. Okay, siapa yang pakai laptop tau? Okay, siapa yang pakai laptop, pergi ke Chrome Web Store. Awak klik yang extension ni. Okay, awak type klik view. Okay, lepas tu, okay, so dekat sini ada banyak jenis grid view, betul? Okay, awak cari yang pertama dahulu. Macam saya ni, saya dah ada tulis Google Meet Grid View. Okay, macam saya dah ada. Okay, sebab tu saya boleh nampak ramai. Siapa yang tak ada, dia akan ada ni, Add to Pro. Okay, so awak boleh klik Add to Pro. Lepas tu klik Add Extension. Okay, bila dah klik Add Extension, okay, dia akan install kan, tetapi jangan risau lah sebab dia install dalam laptop anda. Dia tidak akan makan ruang punya kapasiti dalam laptop lah. Siapa yang pakai laptop so klik Add Extension, tetapi jangan risau kalau you terleft tiba-tiba sebab dia memang akan ambil masa nanti. Tetapi ada yang berbayar, kalau boleh jangan ambil yang berbayar lah. Okay, lepas tu nampak kan? Ya, you kena tengok yang mana salah satu ni yang okey. Macam saya prefer yang ini. Okey, you kena lihat yang mana okey. Macam awak kena lihat lah. Ada yang kena bayar, so hati-hati pilih yang tidak berbayar nanti. Sebab ada hari tu memang yang berbayar. Okey, so bila kita dah lihat ramai-ramai, so agak mudah untuk saya lah. Kalau dia pilih change layout lain, memang susah sikit. Okey, dia akan nampak seorang, tak akan nampak yang teruskan. Okey,
Right, so hari ini kita akan teruskan bagaimana untuk membina pangkalan data. So nota semua dah dapat. Okey, membina pangkalan data biasanya sangat penting kerana apabila kita mempunyai data yang terlalu banyak, okey, dan bagaimana kita nak simpan dalam menyimpan sebagai sistem file iaitu sistem manual. Okey, disebabkan itu kita perlu ada sistem pangkalan data. Pangkalan data ni biasanya mempunyai banyak maklumat. Okey, contoh mudah yang kita boleh nampak yang ada di pangkalan data. Okey, contoh adalah APDM kita. Right? APDM sistem telah dibina oleh kerajaan semua. Itu dalam sistem APDM kita boleh nampak sebenarnya banyak apa kita kata banyak maklumat-maklumat pelajar yang boleh kita lihat untuk lebih nampak Cikgu Sari semua menggunakan data-data dalam sistem APDM. Okey, so sangat penting. Right? Kalau kita lihat pengolahan data tu menggunakan sistem pengurusan pengolahan data ataupun kita kenali sebagai database management system. Contoh macam tadi lah saya kata APDF. Kalau ada apa-apa sebarang perubahan maklumat anda, mungkin tempat tinggal anda berubah. So daripada sistem pengolahan data APDM tu kita hanya ubah sedikit demi sedikit saja. Kita cari nama, kita ubah bahagian tu je. Kalau kita cari menggunakan sistem file, bayangkan kita perlu cari satu persatu. Tiba-tiba kalau hujan ke apa, tiba-tiba file basah, semua banyak kelemahan. Sebab tu kita perlu ada teknologi sekarang ni untuk membina pengolahan data. So semuanya berada di dalam sistem. Bila berada dalam sistem pengolahan data ni, kita panggil macam dia terawang-awang, dia simpan di awangan cloud tu kan. So dia tidak akan hilang melainkan orang hackkan dia lah. Okey, antara contoh sistem pengolahan data adalah Microsoft Excel, selain itu adalah PHP lah. Sebenarnya saya galakkan PHP tapi saya fokus dahulu sebab pernah soalan pernah soalan pada tahun lepas bertanyakan bagaimana kalau query menggunakan kalau untuk Microsoft Access, nampak? Sedangkan tahun lepas saya fokus kepada PHP. Kita kena tahu kedua-duanya lah. Okey, PHP tu tak perlu tahu secara detail pun tidak apa, tapi PHP adalah antara sistem yang bagus sedia ada sekarang berbanding Access. Okey, cuma Access ni pengetahuan untuk di dalam mengikut buku teks lah. Okey, so Christian, Microsoft Access ni mempunyai alat perisian software tools untuk kita buat pembangunan, pengurusan dan menyelenggara pengolahan data. Boleh guna Microsoft Access, masih banyak lagi menggunakan Microsoft Access sebenarnya ya. Okey, cuma apabila teknologi semakin berkembang, itulah yang kita ada. Okey, so di dalam Microsoft Access, antara perkara-perkara atau kita panggil objek-objek yang perlu kita tahu, yang akan kita belajar juga di dalam Microsoft Access ini adalah jadual ataupun tabel, pertanyaan ataupun kita panggil query, memborang ataupun form nanti, laporan, report. Okey, apa itu setiap perkara diterangkan pada bahagian ini. Okey, jadual apabila soalan ataupun sistem ataupun awak sebagai pengatur cara diminta untuk membuat jadual. Okay, apa itu jadual? So make sure satu entiti mesti satu jadual. Apa itu entiti? Ingat balik nilai yang unik. Okay. Dan atribut-atribut entiti disimpan dalam lajur pada jadual. So ingat balik lajur macam mana, Megan, semua tu ya. Saya tidak akan ulang sebab you yang kena ingat balik. Okay. Dalam jadual kita simpan data ikut baris. So baris tu melintang lajur tu menegak. Setiap baris kita panggil sebagai satu rekod. Okay, contoh 3 emblem. Okay, nama yang pertama Alfred dalam ATM saya lah. Okay, apa lelaki semua. Okay, yang kedua Brandon. Okay, so setiap nama satu baris. So satu rekod untuk Alvin, satu rekod untuk Brandon dan seterusnya. Okay, right. Manakala pertanyaan apabila diminta untuk pertanyaan query. Okay, bermaksud kita perlu tetapkan bila seseorang ataupun orang lain meminta data tersebut, maksudnya kita kena tahu bagaimana nak paparkan data itu saja. Okay, nampak pertanyaan query, meminta data yang tertentu dari satu atau lebih daripada
satu jadual. Okey, contoh. Okey. Sebenarnya ada yang baru masuk. Okey, kedatangan ni pun saya kena ambil sekejap. Ada. Okay, so bermaksud, okay, contoh sistem yang dah ada data APDM yang dah ada kan. Okay, apabila contoh cikgu, okay, sistem APDM tu kan ramai. Okay, contoh cikgu nak mengenal pasti pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan RM100 untuk persekolahan. So bagaimana? Itu kita more kepada query. Maksudnya cikgu, contohnya cikgu kaunseling yang in charge kan. Okay, cikgu kaunseling akan pilih, alright, dia akan minta data pelajar menengah rendah. Contoh dia nak pelajar menengah rendah je. Okay, so dia akan pilih pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okay, kemudian dia akan pilih apa lagi? Gaji daripada berapa hingga ke berapa. Dan dia akan paparkan nama pelajar-pelajar yang layak untuk menerima bantuan persekolahan. Okey, kalau selain itu, contoh kalau nak pelajar, kalau sekolah tu campur tapi nak data lelaki saja, kemudian duduk di mana. So dia telah menetapkan apa yang pengguna nak pendaki maklumat tersebut. Okey. Right. Data tersebut boleh dicetak atau dipaparkan. Data yang dipaparkan boleh dibuat perubahan. So apabila contoh masa APDM saya kata tak ada nama anda. So cikgu tiba-tiba kata budak ni patutnya dapat nama dia tak ada. So mungkin ada perubahan yang perlu dibaiki di dalam tersebut lah. Okay. Kemudian borang ataupun form. Apa itu borang ataupun form? Itu adalah muka antara pengguna dan komputer. Right? Biasa kan tengok Google Form semua kan. So pengguna dengan komputer. Komputer paparkan, pengguna masukkan data. So bagaimana you nak paparkan Google Form tu, boleh cantikkan semua, boleh kan ada banyak-banyak jenis form kan ataupun borang kita kata kan. Macam-macam kita tengok dalam laman web ni. Even kalau you nak book hotel sekalipun, apa lagi, book kapal terbang ke kan dia ada macam form semua kan. Okay. Selain itu, borang ataupun form ni memudahkan kemasukan data dan paparkan data daripada satu atau lebih daripada satu jadual dalam bentuk slide daripada barisan lajur, paparkan data daripada pertanyaan, ubah data yang dipaparkan melalui satu borang, ubah lihat atau memasukkan data. Yang ini perlu tahulah bagaimana linkkan, pakai VLOOKUP semua tu, itu awak kena memang belajar lah. Okey, tapi jangan risau, untuk kali ni tak adalah VLOOKUP ke apa benda yang advance. Tetapi apabila kita naik ke peringkat elevasi ni, awak kena tahulah term-term yang terbaru yang akan digunakan di dalam untuk pangkalan data nanti. Okey, manakala laporan ataupun report, okey, bermaksud laporan report seperti even awak baca sekalipun, kita perlu sediakan laporan berdasarkan data dalam satu atau lebih daripada satu jadual ataupun berdasarkan satu pertanyaan. Laporan boleh dicetak ataupun analisis. Laporan ni dia ada jenis dia, bagaimana bentuk laporan yang dikehendaki. Okey, daripada pertanyaannya ataupun kita kata maklumat yang dikehendaki itulah. Okey. So ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk membina pangkalan data. Right, so ini adalah langkah-langkah di dalam buku teks anda. Okey, kalau saya lihat, okey, sekejap saya buku teks. Sebab ini memang you kena buat praktikal tau. Kalau you tak buat praktikal, memang agak susah untuk ada. Okey, kalau you lihat muka surat 128, okey, di mana sekolah Sinar Gemilang ada masalah untuk mendapatkan analisis keputusan peperiksaan murid-murid dengan cepat kerana masa murid-murid perlu dikira secara manual. So bagaimana untuk selesaikan itu? Contohnya anda merancang ataupun bersadar untuk hasilkan sistem maklumat peperiksaan atau dikenali sebagai SafeNet. Okey, so contohnya awak nak buat sistem terbaru, SafeNet. So bagaimana untuk membina jadual ataupun sistem pangkalan data tu? Ini adalah contohnya lah. Okey, langkah 1. Perlu tahu tujuan bina pangkalan data.
Okey, tujuannya untuk hasilkan analisis keputusan peperiksaan dengan cepat. Kemudian, tentukan entiti yang diperlukan oleh SISMED iaitu entiti murid, markah. Dan apa lagi yang diperlukan? Attribute. Kena tahulah attribute apa di bawah entiti murid dengan markah. So, ditetapkan. Kemudian, apa lagi? Tentukan hubungan dan kekardinalan. Sebab apabila you tak boleh buat hubungan ni, nanti dia susah nak hubung kaitkan. Okey, untuk pelajar ni markah dia yang mana satu. Okey. Alright. Okey. Selain itu, menghasilkan pangkalan data lah. Kena buat setiap satu perkara. First, jadual, forum, pertanyaan, laporan. Laporan ni nanti adalah markah, hasil analisis markah nantilah. Okey. Alright. So, ini yang saya kata ni, ini yang daripada muka, kalau kita lihat muka surat 129 sampai muka surat banyak tau, okey. Sampailah 148 dan seterusnya nanti tu, kita memang akan ada praktikal. Okey, untuk Microsoft Access ni. Okey, first thing, nak tahu bagaimana you punya laptop ada ke tidak Microsoft Access. So, sekarang apa yang saya nak you all tunjuk kepada saya. Okey, kalau dekat bawah kiri, okey, pada laptop anda, ini siapa yang pakai laptop okey, right, so lihat sama ada laptop anda ada ke tidak Microsoft Access. Okey, sebelum itu saya akan tunjuk cara bagaimana you can share screen kepada saya. Okey, so pada bahagian bawah, ini screen anda sekarang kan. Okey, pada bahagian kanan bawah, anda lihat komputer laptop. Pada bahagian kanan bawah, ada bahagian present now. Okey, tapi tak boleh buat serentak. Okey, saya rasa tak boleh buat serentak lah. Okey, tapi kalau boleh serentak, you boleh tekan saja. Okey, pada bahagian present now, you pilih your entire screen. Okey, your entire screen. Siapa yang pakai laptop, pilih yang itu sekarang. Untuk saya lihat, paparan laptop anda ada tak Microsoft Access. So, semua sekali tolong ikut. Klik present now pada bahagian bawah kanan dan pilih your entire screen. Pilih sekarang. Okay, good. Boshin dah tunjuk dekat saya. Okay, good. Yang lain, Hasanah pun dah tunjuk. Alright, good. Yang lain? Sebab saya perlu lihat, perlu download Grade View ke? Okay, sebenarnya tak perlu juga. At least saya Grade View pun tak apa. Sebab saya boleh nampak semua orang. Saya nak tengok semua orang sebenarnya ni. Awak tak perlu pun tak apa. Okay, macam saya nak tengok semua orang. Okay, good. Si Dutton pun dah. Okay, good. Sebab saya perlu lihat sama ada laptop anda mempunyai akses ataupun tidak. So, daripada sini saya boleh pantau. Okay, siapa yang dah buka tu? Thank you. Siapa yang dah buka? Okay, Richard pun dah present. Okay. Ya laju je tu. Siapa yang laju sangat tu? Boshin Okay. Okay, siapa yang dah dah tunjukkan ni. Okay, tolong pilih pada ruangan bawah ini. Okay. Type access untuk lihat laptop anda. Ada tak Microsoft Access? Pilih ni access. Mungkin awak punya berbeza dengan saya sikit lah. Okay, tapi type je ACCESS. Okay, ACCESS. Okay, thank you Chan. Chan pun dah share. Okay. Okay, siapa yang dah boleh klik access, awak buka saja access itu. Klik access.
buka ni, yang tak buka, yang tak tunjuk present tu, okay, siapa yang tak tunjukkan itu, adakah anda menggunakan handphone? Okay, apabila menggunakan handphone, memang agak sukar kita buat apa kita nak buat practical ini tau. Okay, sebab ini memang you kena buat. Sebab kalau dalam PBD sekalipun memang ada penilaian untuk menggunakan access ini. Okey, tetapi saya tak kisah kalau diminta untuk minta pangkalan data. Minta pangkalan data, you nak pakai PHP pun boleh. So sekarang saya kena guna laptop saya ke? Okey, kalau saya pindah tak kalau you nak tengok dulu pun boleh, tapi lepas ni kena praktik lah. Tapi jangan risau sebab dalam buku teks semua ada penerangannya. Cuma ada sedikit kesilapan. Saya guna phone, okey tak apa. Hasanah guna phone Kalau guna phone saya tak pasti ada akses ke tidak. Rasanya kena install. Okey, Kavinash guna phone. Okey, ramai guna phone lah. Okey, tak apa. So nanti kena praktik kena praktik. Kalau Play Store saya tak pasti ada akses ke tidak. Sekejap saya cuba tengok handphone saya. Play Store. Saya tak pernah pula handphone ada akses. Tak, ada. Okay, viewer tapi untuk tengok sajalah. Okay, so I'm not sure whether yang learn ni, ini untuk belajar pula. Okay, salah satu tu learn tapi dia punya rating pun not so good lah. Okay, tak apa. So siapa yang pakai handphone, so nanti kena praktik bagaimana untuk ni. Alright, thank you. Tak apa. Okay, so thank you siapa yang dah present. Saya tunjuk dulu. Nanti sambil-sambil tu kita dari masa ke semasa awak akan share screen dengan saya nak tengok sampai mana progress anda. Okay, alright, thank you siapa yang dah tunjuk. Okay, so saya akan teruskan tunjukkan sekejap Okay, thank you yang hadir dapat flow lebih. So tak apa, so kehadiran ni saya kena ambil update Okay, thank you siapa yang dah share screen tu. Okay, so bagaimana untuk kita so saya akan tutup hide yang lain dulu. Okay, kawan awak pening yang mana satu ni nak tengok. Okay, so pilih yang saya punya kawan awak yang tu. Okay, boleh stop screen sekarang. Okay, so ingat bagaimana nak buka access. Type access dalam komputer ataupun laptop, pilih access. Siapa yang tak ada laptop tak apa. So nanti kena praktik menggunakan PHP. PHP boleh ada dalam handphone juga. Okay. So ini adalah paparan access. Okay. Mungkin ada access yang 2013 ke 2007. So don't worry. Awak ikut saja step yang ada di dalam buku teks anda. Okay. Kalau yang kita lihat first, buka Microsoft Access ataupun Access. Kemudian, saya kata stop present. Saya nak terangkan dulu. Okay, stop present. Yang lain tu, stop present dulu Yang lain. Okay, thank you. Tutup dulu. Yang dua orang lain kita. Nanti kawan awak pening pula. Okay. Okay, thank you. Okay, so sekarang bila kita nak buat pangkalan data yang baru, so kita perlu buka Excel dan pilih blank database. Okay, alright, so dia akan tanya kepada anda. Okay, contoh kita nak buat satu folder yang baru kan. Kita namakan dia sebagai penggantian satu. Okay, bergantung. Tetapi lihat di mana database ni akan disimpan. So, sekiranya anda ingin menukar lokasi simpanan, awak tak nak simpan di sini, awak pilih je ikon folder ni untuk tukarkan folder anda. Okay, macam saya suka letak semua di dalam PC. Yang tingkatan 3, saya adalah access. Okay. Alright, so itu adalah caranya. So ingat nama tugasan kita letak dulu sebagai tugasan 1.
untuk anda lihat di mana foldernya simpan, awak boleh lihat di sini. Kalau rasa tak nak tukarkan tempat simpanan, awak klik saja ikon ini. Okey, setelah awak tetapkan nama folder dan tempat simpanan, klik create. So ini adalah paparan yang anda akan dapat. So ini adalah cara bagaimana untuk anda buka akses Dahulu. Okey. So ini paling mudahlah. Kalau tak tahu bagaimana buka akses, so kena tahulah ya. Right, kalau tak ada akses, kena install. Okay, tapi jangan risau. Sebenarnya kalau kita sebagai pelajar, kan awak ada ID MOE kan? Okay, ID MOE kita sebenarnya, kalau kita buka MOE-BL digital learning tu, kalau you pilih yang bagi aktiviti ataupun aplikasi, saya rasa, pilih bahagian Microsoft, awak boleh download Microsoft Access di situ. Ni percuma. Okay, sebab tu ID MOE kita ni sangat bagus sebab banyak aplikasi yang dia telah bagi percuma. Okay, kemudian, so setelah paparan ini, make sure anda dah dapat, anda dah namakan file, anda dah tahu simpanannya, so ini adalah paparan seterusnya. Okay, kemudian, sekarang adalah untuk membina pangkalan data daripada entiti ataupun kita panggil table. Okay, so bagaimana untuk membina pangkalan data daripada entiti? Okay, so make sure dah dapat ini, kemudian klik ikon view ini. Okay, bila kita klik ikon view ini, dia akan keluar paparan seperti ini. Sekarang kita nak ubah nama. Kalau kita lihat, entiti kita ini adalah namanya table 1. Okay, kita boleh lihat nama entiti kita sekarang ni table 1. Kita tak nak nama dia table 1. Ubah kepada murid. So make sure entiti, ingat balik. Jadual entiti sama perlulah huruf besar. Okay, kemudian klik OK. So daripada sini, nampak tadi paparannya lain kan? Okay, dan apabila anda ubah nama tadi, nama data entiti jadual, di sini dia automatik telah ubah nama. Okay, kemudian bagaimana untuk membina pangkalan data ataupun kita nak memasukkan atribut-atributnya. Okay, so untuk atribut kita boleh lihat pada paparan mana ni? Okay, kita lihat ini pula balik. Nampak? Ini adalah jenis data. Jenis data yang anda perlu tahu. Okay, auto number bermaksud menjana pembilang secara automatik dalam susunan menaik. Text atau short text, panjang terhad maksimal 255 aksara. Memo atau long text, simpan teks sehingga 1 GB. Number, untuk pilih nilai angka sahaja. Date ataupun time, tarikh dan masa. So, mengapa perlu jenis data ini? Jenis data ini kita perlukan untuk menentukan, tetapkan data nanti apabila kita memasukkan atribut-atribut itu. So, dia akan define jenis-jenis data yang anda masukkan. Okay, so buka balik Access. So, pada bahagian field name ini, anda perlu memasukkan nama-nama atributnya. Okay, so bagaimana untuk memasukkan nama atribut ini? Pergi kepada view tetapi pilih arrow ini. Tengok, klik design view. Okay, ini memang design view lah. Kalau kita nak kembali kepada data sheet view, dia akan berubah nanti. Okay, so ID murid. Sebab kita kena tahu dahulu atribut untuk entiti murid. First, apa pun laki-laki yang unik iaitu ID murid. Kalau table markah, entiti markah, so data yang unik adalah ID markah. Okay, kemudian pilih masukkan nama, medan dan jenis data. So this one you boleh ubah. Okay, kalau kita lihat buku teks, kita pilih short text. Okay, nampak kita boleh pilih jenis-jenis data yang ada. Okey, nampak jenis-jenis data yang ada. Okey, kenapa kita tak pakai auto number? Okey, biasanya kadang-kadang auto number, kita nak kan. Sedangkan
Okey, contoh dia dah buat banyak, auto number ni dia akan makin lama makin menaik. Tiba-tiba dia nak delete nombor tersebut. Nanti dia terus menaik, dia tak akan menggantikan nombor yang ada tu. Okay, sebab tu kita pilih shortcut. Okay, kemudian masukkan seterusnya. Okay, nama-nama attribute yang lain, awak type saja. Nama, underscore murid, shortcut juga. Apa saja dalam buku teks anda muka surat 132 tu. Siapa yang boleh buat, terus buat. Dan Tina, shortcut. Apa lagi? Kau, teks juga. Nama kelas, shortcut. Nama kelas. Okey. Right, dah habis type ini, bagaimana sekarang kita nak tetapkan, kan hari tu kita belajar kunci primer dan kunci asing ataupun kita panggil primary key dan juga foreign key. Okey, untuk menentukan foreign key, okey, biasanya kalau kita perasan di sini kalau saya hitungkan kalau kita lihat kalau you boleh nampak ada kunci kecil kan dekat sini ni pada bahagian ID murid. Okey, contoh ID murid bukanlah berada di baris pertama. Tiba-tiba awak letak ID murid pada bahagian yang terakhir. Okey, sekiranya ID murid ini tidak berada pada bahagian yang ini, tidak berada pada baris pertama, bagaimana untuk tetapkan? Awak pergi kepada title tersebut, awak klik sahaja primary key ni. Okey, contoh macam saya kata, tiba-tiba saya kata nama guru kelas ni adalah primary key. So saya pergi ke sini, saya klik saja primary key. Contoh, nampak tak dia berubah? Tetapi sebenarnya nama guru kelas bukanlah primary key. Kalau kita lihat attribute, antara attribute ini ID murid adalah paling unik sebab tidak akan sama. Nama guru kelas kan kadang-kadang sama kan? Contoh Alvin Alfred, nama guru kelas dia Muhammad Fatul lah. Tiba-tiba saya pergi ke Muhammad Faik, nama guru kelas dia nampak berulang. So yang apabila kita lihat yang unik adalah ID murid. So ubahkan balik. Pilih, make sure klik dahulu baru pilih primary key. So itu adalah cara bagaimana untuk menetapkan primary key. Okey, kemudian bagaimana nak buat jadual yang lain? Ataupun kita bagaimana nak bina? Cikgu kan ada dua entity sebab nak masukkan markah. Okey, so cara untuk membina jadual ataupun tabel yang seterusnya, pergi kepada bahagian atas ini yang ada klik, klik pada tabel. Dia akan pergi ke sini, buat cara yang sama sekali lagi, klik view. Terus keluar, masukkan nama entity ataupun nama jadual yang baru, iaitu markah. Ingat, entity perlulah huruf besar. Nampak ni tabel 1. Secara automatik dia akan bertukar entitinya markah ataupun nama jadual yang baru adalah markah. Okey, manakala untuk attribute markah, saya nak anda masukkan kesemua attribute yang telah ditunjukkan di dalam buku teks muka surat 134, iaitu darjah 4.21 ataupun kita panggil medan. Attribute kita panggil juga medan. Type semua tersebut. ID, masa, short text. Kemudian apa lagi? ID, ATM, I, lagi sign, boleh buat bersama-sama saya. Saya ni pun baru buat ni. Bukannya saya dah siap Oh. Okey. Dah siap?
Okey, kenapa kita contoh kenapa markah BM CAFL, kenapa kita tak pilih number? Okey, kalau kenapa kita pilih shortcut? Shortcut ini boleh melibatkan nombor dan markah. Sebab tu ini kita panggil sebagai macam biasa default lah, dan kita pilih mudah untuk kita guna. Kita pilih sahaja shortcut. Okey. Alright, so dah sampai mana anda? Saya pun dah tak tengok. Okey. Alright, ada masalah tak untuk membina ataupun membina jadual? Membina jadual, masukkan attribute, tetapkan primary key, kemudian bina jadual yang baru. Kemudian, ini dia. Awak kena tahu juga primary key untuk entity markah. Kalau kita lihat di sini, entity markah, primary key-nya adalah ID markah lah, sebab antara yang ini yang mana unik ID markah. Kenapa tak pilih ID murid? Sebab ID murid kan unik. ID murid kita akan gunakan sebagai foreign key untuk hubung kaitkan dengan entity murid nanti. Nampak? Okay. Alright, so sehingga ini ada sebarang masalah. Dia tak, memang ada laptop tak boleh support ni semualah. Okay, tak apa. So ada masalah tak sehingga Microsoft Access ini? Sekejap saya tunjuk. Ya, so saya tunjuk ini. Okey, sampai paparan yang saya tunjukkan itu ada sebarang masalah. Okey tak? Sehingga masukkan attribute ataupun medan bagi entity markah. Boleh nampak tak? Yang ini memang kena buat praktikal. Okey, sehingga ini sebenarnya sangat mudah. Okey. Berbanding sebenarnya lagi mudah sebenarnya PHP. Okay, tapi PHP kalau salah you miss, you salah klik pun you kena mula daripada awal. Okay, nampak PHP macam mudah, sebenarnya tak juga. Kalau you salah klik, you boleh, you perlu mula daripada awal dan delete semua yang tu. Sebab tu buat masa ni kita belajar access dahulu dan kita akan teruskan dengan PHP. Okay, boleh tak? Okay ke tidak? Okay ke tidak? Murid-murid. Oh, mak kau. Goshin. Okey, cikgu. Okey, sila tempur reply. Yang lain senyap je. Okey, sekarang thank you. Okey. Alright. Good. Okey, sekarang kita teruskan. Sebab kalau tak faham, nanti susah tau. Nanti kalau PBD ada pilihan PBD you kena buat. You kena tunjukkan. Sebab ini ada penilaian punya. Okey, thank you all. Respon. Thank you siapa yang respon. Okay, Marvin, Mitran. Okay, good. Okay, so sekarang kita akan buat relationship. Ingat, relationship ni kita nak hubung kaitkan. Hubung kaitkan untuk mencipta kekardinalan tu lah. Okay, so awak kena tahu hubung kaitnya antara entiti murid dan entiti markah. Apakah kekardinalan yang sesuai? Sama ada one to one, one to many, ataupun many to many. Okay, so awak kena tentukan lah. Okay, alright. Kalau kekardinalan ataupun cardinality yang sesuai untuk entiti markah dan juga entiti murid adalah one to one. Okay, kenapa bukan one to many? Kerana setiap pelajar mendapat satu set markah. Satu set markah tu bila kita tentukan hanya untuk pelajar tersebut sahaja. Tambah ni. Okay, takkan satu set markah Boshindran milik Hasanal. Tidak kan, alright? Macam tu lah juga. Okay, alright. Okay, so bagaimana untuk membina relationship ataupun kekardinalan ini? Okay, buka balik access ini. Okay, di atas ini ada database tools. Okay, nampak tak ada perkataan relationship. Okay, alright. Pada bahagian ini, okay, dia akan terus
Kalau dalam buku tu dia kata show table kan. Kalau awak punya yang mungkin Microsoft Access yang tahun yang berbeza, dia akan minta you pilih klik show table dahulu. Macam saya dia terus paparkan show table ini. Okay, kemudian perlu klik jadual murid. Lepas tu saya klik add. Nampak dia terus keluarkan. Kita klik je dia terus keluarkan kan. Saya klik jadual markah pula. Saya klik. Okay, nampak? Kemudian kita klik close. Okay. Alright. So, bagaimana nak buat hubung kait ini? Ini yang memeningkan ini ni. Okay. Yang ini anda perlu buka muka surat. Okay, muka surat berapa ni? Muka surat 136. Yang ini baru kita kalau ikutkan tadi murid dengan markah kan. So kalau kita buat satu murid satu set markah tapi dia ada banyak markah satu, maksudnya total banyak-banyak one to many lah. Okey, bagaimana nak jadikan ni one to many sebab satu murid dia banyak markah dia dapat kan. Dan semua markah tu adalah satu set markah kepada dia. Okey, ini kena buat hati-hati Alright, sebab saya pun jarang menggunakan Access. Saya prefer menggunakan PHP sebenarnya. Okay, alright. First, lihat langkah. Klik dan seret. Sekejap sebab kat sini dia tak paparkan. Saya patutnya kat sini dia dah paparkan. Sebab tu buku teks anda ni terlalu terhad. Dia punya section terhad. Dia punya tu klik dan seret tikus daripada attribute ID murid pada entiti murid. Database. Ya, relationship. Sekejap saya buat sekali lagi. Sebab tu saya kata dia berbeza dengan yang saya suka pakai tu lah. Okay, kita database. Sebab dia kalau salah sikit je dia memang tak dapat detect. Sepatutnya dia keluarkan semua ini. Okay, dahulu. Ini yang saya kena tengok dari sini takut terlepas. Okay, kemudian patutnya dia keluarkan edit relationship ni. Saya prefer buku cikgu. Jangan saya buku cikgu. Buku cikgu Ismail ni lagi bagus daripada buku saya. Saya? Okay, hello. Sorry. Okay, sebab tu dia ada sedikit kesalahan tau kalau buku teks ni. Okay, sebab tu sebenarnya untuk buku teks ni saya jarang pakai lah sebenarnya. Saya prefer cikgu
Cikgu siapa nama? Cikgu Ismail ni. Okay. Alright. Kalau Cikgu Ismail ni dia lagi detail bagaimana kita nak bina maklumat. Okay. Alright. Itu saya kata kenapa tak ada maklumat yang lain. Sepatutnya kita apabila kita memasukkan data, dia akan terus sepatutnya di sini dia akan paparkan tau. Okay. Kat sini sepatutnya secara automatik dia akan paparkan detail yang lain. Macam tadi kan kita masukkan apa? ID murid, nama murid ni kan. Sepatutnya di sini dia paparkan semua. Tetapi sekarang apabila tidak dipaparkan semua ini, sebab saya kata dia ada sedikit kesalahan. Nampak? Okey. Sebab tu saya kata yang buku teks ni tidak terlalu detail. Okey. So untuk buku teks ni kita buat dia dahulu, tetapi saya akan ubah sedikit mengikut cikgu Ismail ni punya dahulu. Okay, first kita dah buat jadual. Okay, kita dah settlekan, kita masukkan maklumat. Okay, saya tengok dahulu. Okay, alright. Okay, dah buat pilihan. Nampak? Kita kena close dulu. Sebab tu, nampak? Yang ini tidak diterangkan dalam buku teks. Kalau buku cikgu, siapa nama ni? Cikgu Ismail. Dia suruh close dulu. Kita save. So, baru ada semua paparan ini. Nampak? Dalam buku teks tidak diterangkan. Okay? Alright. So, daripada sini baru kita boleh tarik ke ID murid. Boleh nampak tak? Kalau tak percaya tu, sepatutnya bila kita buat relationship, dia terus paparkan. Tetapi tidak diterangkan, kita perlu close dahulu table tu, baru kita boleh buat relationship ataupun sekardinalan. Okay, sekardinalan di antara, apa kita kata? Antara satu entiti dengan satu entiti yang lain. Okay, apabila kita dah klik relationship ini, okay, kita pilih enforce referential integrity. Okay, just pilih create. Nampak? Dah ada dah one to many. Okay, kemudian apa lagi kita save. Okay. Okay, boleh tak? Tu sebab tu saya kata buku teks kita ni terlalu tidak menjelaskan lebih detail di mana kita perlu closekan table tersebut. Tapi kita boleh nampaklah di mana jadual-jadual tersebut memang dah tak ada. Okay. Alright. Okay, sekarang bagaimana pula untuk memasukkan data di dalam jadual? So, bagaimana nak timbulkan balik jadual tersebut? Awak double klik je sebelah kiri ni. Apabila kita double klik di sini, dia akan terus keluar balik paparan jadual. Okey. Tetapi bagaimana nak dapatkan seperti dalam buku teks anda, pergi kepada view, pilih data sheet view. So ini paparan dia lah. Apa yang perlu anda masukkan tadi. Okey. Alright. Kalau kita nak, kita boleh masukkan semua seperti di dalam buku teks anda. Anda perlu hanya type sahaja maklumat-maklumat ini. Okey. Begitu juga ID markah. Okey. Masukkan ke semua data-data iaitu markah-markah yang perlu dimasukkan. Okey. Boleh nampak tak? Okay, so apa langkah yang tidak dijelaskan di dalam buku teks adalah di mana anda perlu closekan. Klik pangkal di tepi ini sebelum membina relationship ataupun kekardinalan. Okay, alright. So, hari ini kita belajar itu sahaja dahulu. Tetapi you kena buat praktik. Okay, sebab kalau kita lihat dalam buku teks,
Okay, praktis amali. Okay, anda perlu buat tugasan. Nampak? Saya perlu tahu tugasan anda seperti tidak. Memang saya akan minta nanti, saya akan hantar satu slide. Anda perlu tunjuk satu persatu langkah seperti mana saya buat. Tetapi tidak boleh gunalah nota saya, so saya tahulah sama ada you buat sendiri ataupun tidak. Okay, so you boleh pakai snipping tool ataupun print screen laptop anda. Nanti saya akan bina. Saya akan tengok balik TBD nanti sama ada anda perlu bina pangkalan data seperti mana teks ataupun aktiviti 4.4. So this one, saya kena check semula. Okay, kalau kita lihat aktiviti saya kita. Okay, so semua nampak saya. Okay. Okay, so daripada aktiviti 4.4 tu di mana anda perlu membuat pangkalan data kehadiran. So nanti saya akan semak balik lah. So yang ini saya akan check kalau you kena buat seperti itu, saya akan bagi tugasan di mana anda perlu tunjuk test screen setiap satu. Okay, bukanlah saya inilah hasil saya no. Tunjuk kat saya one by one first entity apa. Kemudian apa atribut bagi entity yang telah dibina dan apakah jenis data yang bersesuaian. Kemudian entity seterusnya apakah nama entitinya dan atribut yang bersesuaian. Kelas terakhir sebelum hari raya. Sebab saya nak raya kan, okay. Especially pelajar muslim. Minggu ni, ini kelas terakhir kita. Minggu depan pun hari Senin mungkin tak sempat saya nak bina tu. So maybe the next class is another 2 weeks. Okay. Because of after this, saya seorang-seorang. So memang untuk buat serat kelas dengan lebih serat tu, macam sebelum ni mungkin saya boleh buat 2 kali, 3 kali seminggu. Mungkin lepas ni agak sukar untuk saya buat berapa kali, mungkin saya buat lama. Untuk sekali tu lama tapi I'm not sure because lepas ni my husband outstation. So I need to take care of my kids alone. So saya tak pasti lagi lah bagaimana cara jadual selepas ini untuk saya buat kelas. So saya akan maklumkan dari masa ke semasa. So at least kalau next class pun 1 hari bulan 6. Okay, 1 hari bulan 6 paling minimum mungkin kelas the next class untuk kita ataupun saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Okay, dan mungkin kelas kita tak boleh 3 kali sehari, mungkin sekali sehari sekolah. Okay, so saya akan maklum dari masa ke semasa, so don't worry about that. Okay, so thank you for today. So thank you for joining. So don't worry, the attendance already taken. Okay, so I will see you in another 2 weeks. So I will inform back. Okay, siapa yang ada masalah semua tolong buat PPT. Saya akan bagi tugasan, saya akan bagi nanti. Okay, sebab saya tak tengok lagi PPT apa berkaitan tajuk ini. Okay, so take care of yourself and especially for Muslim student. Selamat Hari Raya, jaga diri, don't cross country. Okay, take care of yourself sepanjang PKP ni. Don't cross state. Sorry. Okay. Alright, selamat Hari Raya. Selamat bersuci. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Selamat Hari Raya.